Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. So hari ini cikgu nak sambung part yang kedua, soalan percubaan negeri Perlis. So kita pergi kepada soalan yang ke-6. Kumar dan Nazrin bertanding dalam satu perlawanan akhir kejohanan badminton anjuran kelab badminton negeri Perlis. Pemain yang berjaya memenangi mana-mana 2 set. Okey, memenangi mana-mana 2 set permainan ialah pemenang. So, kebarangkalian bahawa Kumar menang mana-mana set ialah 3/7. Okey. So, cari kebarangkalian. So, kita nak cari kebarangkalian Kumar menang lah. Okey, selepas 2 set permainan. Okey, so sekarang ni dia mudah untuk soalan macam ni. First kali kita tengok kalau Kumar 3/7. Okey, of course Nazrin ni mesti 4/7 lah. Nazrin 4/7. So, sikit kenapa kecil. Okey, 4/7. Jadi kebarangkalian Kumar menang. Okey, selepas 2 set permainan. Okey, set yang pertama cikgu jawab kat sini set pertama 3/7. Okey, so kita darab dengan set yang kedua kebarangkalian dia menang set yang kedua pun sama juga. So 3 + 3 9, 7 × 7 40, 49. Okey, so settle untuk soalan A ni mudah je. Okey, yang kedua kita tengok Nazrin menang selepas bermain 3 set permainan. Okey, Nazrin menang selepas 3 set. Okey, katalah set pertama tu ni cikgu buat B untuk soalan B. Katalah set pertama Nazrin menang. Okey, set kedua Kumar menang. So dan set ketiga Nazrin menang. Okey, ni menunjukkan dia menang lah untuk set yang pertama. Okey. Dan kebarangkalian lagi satu, katalah Kumar menang dulu. Okey, Kumar menang, lepas tu Nazrin menang dan Nazrin menang selepas 3 set. Okey, ada lagi tak? Tak ada maksudnya kalau Nazrin menang 2 kali automatik dia menang lah. Kalau Nazrin Kumar ni salah Sebab Nazrin menang 2 kali dikira menang. Jadi kita ambil 2 je. Okey, so dekat sini Nazrin tadi berapa Nazrin tadi? Kumar 3/7, Nazrin 4/7. So kita buatlah 4/7 darab dengan Kumar 3/7 darab dengan Nazrin 4/7. Okey, ni kebarangkalian untuk Nazrin menang dalam game tu lah. Okey, dan okey, atau kemungkinan dia macam ni juga. So Kumar 3/7 darab dengan Nazrin 4/7 darab dengan 4/7. Okey, so settle untuk soalan ni. So kita darab seperti biasalah. Okey, tekan kalkulator. Cikgu settle yang pertama dulu. 4/7 darab dengan 3/7 darab dengan 4/7. So kita akan dapat 48/343. 48/343. So ditambah dengan yang kedua. So yang kedua tu kita tekan kalkulator jugalah. So 3/7 darab dengan 4/7 darab dengan 4/7. So kita akan dapat 48/343. 48/343. So kita just tambah seperti biasalah ni. Kalau bawah dia sama jadi 48 tambah 48. So 48 tambah dengan 48. So kita akan dapat 96. 96/343. Okey, so settle 3 markah. So datang daripada mana? Proses. Yang ni 1, yang ni 1. So 3 markah. Okey, so settle untuk soalan yang ke-6. Kita pergi pada soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7 ni ialah soalan ubahan lah. Okey, isi padu V sebuah bekas adalah berkadar langsung.
Okey, V berkadar langsung dengan kuasa 2 jejarinya. Maksudnya V berkadar langsung. Okey. V berkadar langsung dengan kuasa 2 jejarinya. Maksudnya jari kuasa 2 dan tingginya T. Okey, so bila dah settle macam ni senang. Isi padu sebuah bekas 245. So kita tukar pada persamaan Z siap. Tambah K J kuasa 2 T kita nak cari. Kita nak cari K dulu. So sekarang ni dia bagi V dia 243. So 245 sama dengan K. Jejari dia kita ada 3.5 kuasa 2 darab dengan tinggi dia ialah 7. Okey, so dekat sini pelajar just tekan kalkulator je lah. Okey, so cikgu tekan kalkulator. Jadi tak? So 245. So sama dengan alpha soft KK tu kita ganti dengan X. Alpha X. So bracket 3.5 kuasa 2 tutup bracket. So darab dengan 7. Okey, shift soft. Shift soft. Tak jadi Okey, so kita dapat 2.886. Okey, so K tu ialah 2.86. So K ni kita masuk balik dalam samaan asal. Okey, so kita masuk balik. Dia akan jadi macam ni lah. V sama dengan 2.86 J kuasa 2 T. Okey, so settle. Yang pertama, okey, hitung isi padu bekas. Seterusnya dia nak V lah. Dia nak isi padu bekas. Okey, yang mempunyai tinggi dia 8, jari dia sama. Maksudnya jari dia 3.5 lah. Okey, kita just masuk je 2.86 darab jari dia. Dia kata tadi sama 3.5 kuasa 2 darab tinggi dia. Dia ubah tinggi saja 8. So dekat sini kita boleh tekan kalkulator. Okey, so yang ni darab dengan 3.5 kuasa 2. Okey, so kita darab dengan 8. So kita akan dapat 280. Okey, so settle. So kat sini 4 markah datang daripada mana? First kali kita nak cari nilai K ni. 1, 2 dan 3. Okey, settle soalan ke-7. Kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan ke-8 ni ialah soalan ubahan lah. Soalan ubahan pula. Soalan penakkulan matematik. Okey, tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Semua garis lurus memintas paksi Y. So yang pertama ni palsu lah. Palsu. Mana boleh semua garis lurus lalu Y. Macam ni tak lalu pun kan. Okey. So settle. Okey, seterusnya yang kedua. Kita tengok soalan B. Tulis kesimpulan berikut. Okey, kesimpulan bagi hujah berikut untuk membentuk hujah deduktif. Okey, yang sah dan munasabah. So dia nak sah, dia nak munasabah. Maksudnya sah ni memenuhi bentuk lah. Memenuhi bentuk. Okey, so kalau kita tengok dekat sini dia tak ada perkataan bukan. So ni bentuk 2. So bila bentuk 2 ialah sah lah. Okey, nak tahu munasabah dia kena make sure semua pernyataan dekat sini ni betul. Okey, so kita tengok. Okey, first kali biasanya kalau cikgu di sekolah ajar potong yang sama. So kita potong yang sama. Okey, kita tengok dekat sini dulu. D tambah 3 lebih kecil atau sama dengan 2D tolak 9. Maka D lebih kecil daripada 12. Okey, so dekat sini dia kata D lebih kecil daripada 12. Okey, so kita nampak statement yang ni dah keluar, yang ni dah keluar Sama dua-dua statement ni D lebih kecil, D lebih besar. Asal dia kan D sama dengan 12. So kita potonglah dua-dua. So yang tinggal ialah dekat sini. Okey, so macam mana kita nak selesaikan dekat sini? Okey,
Statement yang kedua ni, dia kata D terpadan. D itu ialah 12. D ni ialah 12 Okey, so kalau kita masuk dekat sini 12 tambah 3, 15. So dekat sini pun 2 darab dengan 12, 24 tolak ni pun 15. Okey, so statement ni betul. So dia mesti ketiga-tiga statement tu betul. So baru kita boleh tulis jawapan. Jadi kesimpulan kita ambil yang ada dekat sini. Kita ambil yang ada dekat sini. So, cikgu tulis balik ditambah dengan 3. So, yang ni lebih kecil atau sama, cikgu buat lebih besar lah. Lebih besar daripada 2D tolak 9. So, lebih besar Lebih besar atau sama, boleh? So, sebab statement ni betul Kalau kat sini masuk nilai pun sama. Kalau cikgu buat lebih kecil pun sama. Maksudnya boleh dua jawapan lah dekat sini. Okey. So, pelajar boleh komen Pelajar boleh komen. Kalau ada cikgu yang lebih faham, boleh komen di ruang jawapan Sebab yang cikgu faham macam ni lah. Okey, jadi ketiga-tiga tu statement tu betul lah. Dia sah dan munasabah. Okey, so clear untuk soalan 8B. Kita pergi kepada soalan C. Tulis kontrapositif. Okey, yang ni senang lah. Yang ni formula cikgu tu I ask tu. I ask. I ni implikasi P menyebabkan Q. Akas ni terbalik Q menyebabkan P. Songsangan ambil daripada implikasi. Bukan P menyebabkan bukan Q. Kontrapositif ambil daripada akas. So, bukan Q menyebabkan bukan P. Maksudnya kat sini P, kat sini Q. So, maka ni kita buang lah. Jika maka. So, kalau kontrapositif bukan Q. 10 boleh dibahagi tepat dengan X. Maksudnya 10 tidak boleh lah. Tidak boleh dibahagi tepat dengan X. Ni jika lah, jika. Jika kena ada. Jika maka ni benda wajib lah. Okey. Maka X ialah faktor. Maksudnya nafikan bukan faktor. Bukan faktor bagi 10. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, 2 markah Okey, seterusnya kita sambung lagi soalan. Soalan yang ke-9. So, kita sambung soalan 9. Okey, Raja 3 menunjukkan 5 kepingkat yang disusun mengikut jujukan. So, kita ada 5 kepingkat mengikut jujukan. Okey, nyatakan nilai M dan N. So, dia nak cari M dan N. Okey, so 2 markah. Okey, untuk soalan macam ni, pelajar kena try and error lah. Okey, sebab jujukan tu maksudnya tambah lah. Maksudnya tambah ke, tolak ke. Okey, bila urutan menaik macam ni, mesti tambah lah. So, dekat sini 4, dekat sini 20. So, kalau pelajar, dekat sini pelajar pun boleh agak-agak lah. Okey, so kalau dekat sini, jujukan dia ialah tambah 8 lah. Okey, so negatif 12 tambah 8. So, kita akan dapat negatif 12. Negatif 12 tambah dengan 8. So, dapat negatif 4. Okey. So, negatif 4 tambah dengan 8. So, akan dapat 4. 4 tambah 8 akan dapat 16. So, 16 tambah 8 akan dapat 20. Jadi, M ni negatif 4. So, N ialah 16. Okey, so 1 markah dan 2 markah. Seterusnya, nyatakan pola. So, pola ada 3 kaedah lah kalau pelajar belajar di Form 1. Okey, so pola dia tambah 8 lah. So, cikgu tulis tambah. Tulis terus tambah 8 Tambah 8 kepada nombor sebelumnya.
sebelumnya. Okey, so settle untuk soalan 9. Mudah je. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-10, soalan yang terakhir lah. Okey, Puan Ruby menyimpan 10,000. Okey, dalam akaun simpanan pada awal tahun dengan kadar faedah 5% setahun. Okey, dan perkompoundan setiap 4 bulan sekali. Hitung jumlah simpanan. Okey, so dekat sini dia ada point dia perkompoundan. Okey, so bila ada perkataan compound, kita guna formula tu lah, mature value tu MV. Okey, nilai matang sama dengan P1 tambah dengan R per N. Darab kuasakan N dengan T. So, N ni ialah bilangan perkompoundan. Kalau setiap 4 bulan, okay, bermakna setahun tu 3 kali lah. So, 12 bahagi dengan 4. So, kita dapat 3. So, N dia ialah 3. Okey, dan kita just masuk dalam formula dia, nilai dia. So, prinsipal. Apa dia prinsipal? Duit yang dia simpan. Berapa ribu duit dia simpan? Sekejap. 10,000. Okey, 10,000. Okey, 1 tambah dengan rate dia berapa persen rate dia. So, rate dia 5%. 5% maksudnya 5/100 lah. Okey, 5/100 ataupun cikgu kira siap-siap 0.05 bahagi dengan N. N ni perkompoundan dekat atas tu 3. So, kuasa N ialah 3 dan T ialah tahun. So, tahun kita tengok berapa tahun kat sini. Okey, so Ruby menyimpan awal tahun 2020. Okey, 2020. 2020 2020. Okey. Dengan kadar faedah 5% setahun, perkompoundan 4 bulan sekali. Hitung simpanan pada 1 Januari 2022. So, 2022 kita tak kira lah sebab 1 Januari. Kita kira 2021. Bermakna ni setahun, ni 2 tahun. So, 2 tahun lah disimpan. Okey, so darab dengan 2. Okey, so dekat sini pun pelajar just tekan kalkulator je lah. Okey, so cikgu tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator sama-sama. 1 tambah dengan 0.05 per dengan 3. So, kita tambah, kita akan dapat 1 ni. Okey, kuasa 3/26, kuasa 6. Okey, so darab dengan 10,000. 1, 2, 3. So, kita akan dapat okey, RM11,042. RM11,042. RM11,042 60 sen. So, 60 sen. Okey, so settle untuk soalan ni. Soalan yang pertama 3 markah. Mudahlah 3 markah ni. Markah dia datang daripada mana? Markah dia bila masuk saja proses ni semua dapat 1 markah. Okey, dia cari perkompoundan kat atas tu Tu yang 3 tu, nilai N3. So, jawapan akhir 1 markah. Okey, settle untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Pelajar boleh pause dulu Okey, so cikgu padam dulu. Untuk soalan B, Encik Lim membuat pinjaman peribadi RM35,000. So, dia pinjam bank RM35,000 dengan kadar faedah 2.5% setahun. Okey, dan tempoh bayaran balik selama 5 tahun. Hitung jumlah bayaran balik. So, sekarang ni dia nak berapa jumlah dia bayar. Jadi, dia pinjam RM35,000. Okey, dengan kadar faedah dia 2.5%. So, darab 2.5%. Okey, so kita akan dapat yang ni setahun setahun. So, kita tekan kalkulator. 35,000 tu 23. Okey, darab dengan 2.5%. Okey, so kita akan dapat kadar faedah dia 875.
875 ni untuk setahun. So, kalau 5 tahun, kita darab dengan 5 lah. So, darab dengan 5. Okey, so kita akan dapat 4375. 4375 4375. Okey, ni interest sahaja interest sahaja. Jadi hitung jumlah bayaran balik, so kena tambah dengan 35,000. So dia loan 35,000 campur dengan interest faedah 4375. So total kita akan dapat jawapan dia tambah dengan 35,000. Okey, 39375. 39375. Okey, yang ni dia kena bayar balik. Soalan macam ni, soalan ni simple Dia boleh sambung lagi sebenarnya soalan ni. Okey, berapa sebulan dia kena bayar kalau loan sebanyak ini? Okey, maksudnya bahagi dengan 5 tahun darab dengan berapa bulan. Biasa soalan macam tu lah. Okey, so kat sini 1 markah dan jawapan 1 markah. Okey, so settle untuk soalan negeri Perlis. Okey, cikgu harap video cikgu membantu. So pelajar jangan lupa tekan like, komen, boleh komen. Okey, kalau faham boleh komen dan boleh subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.